Didik TV KPM. Jadi pada kesempatan ini, sebelum kita memulakan, kita akan imbas kembali apakah itu yang kita katakan sejarah kertas satu. Baik. Yang mana kod untuk sejarah kertas satu ini, murid-murid calon SPM pastikan kertas sejarah kertas satu ialah kod 1249/1. Jadi kalau kita lihat pada bagaimanakah format KSSM. Jadi ini merupakan tahun pertama format baharu KSSM sejarah SPM. Yang mana kalau kita lihat di sini pada paparan, soalan kertas satu ini merupakan soalan dalam bentuk objektif. Baik. Jadi soalan objektif itu nanti kita akan bincangkan secara lebih detail apakah yang bentuk-bentuk soalan objektif tersebut. Jadi dalam soalan ini adanya soalan aneka pilihan yang juga nanti bincangkan yang bilangannya hanya merangkumi 40 soalan. Baik. Dalam masa untuk menjawab ialah 1 jam ataupun kita kata 60 minit. Dalam konstruk soalan kertas satu ini, murid biasanya soalan-soalan ini adalah pada aras untuk mengingat, memahami, mengaplikasikan dan juga menganalisis. Ingat ya, calon masa untuk menjawab 1 jam, jadi 40 soalan perlu digunakan dengan cara yang betul supaya akan ada waktu untuk membuat semakan. Baik. Jadi di sini kalau kita lihat kertas satu, daripada 40 soalan itu, yang ini saya bincangkan dalam aspek kelaziman kertas sejarah kertas satu ni terutamanya daripada 40 soalan. Sebab kita ada daripada 2 tingkatan, iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Lazimnya soalan 1 hingga soalan 20 ini Nisa merupakan soalan-soalan yang diambil dari topik-topik tingkatan 4. Baik. Jadi topik tingkatan 4 ni ada 10 topik, 10 bab, dan biasanya juga secara kelazimannya soalan ini akan disusun mengikut kronologi topik. Baik. Itu merupakan tips bagi murid-murid calon SPM untuk memahami soalan ini membincangkan tentang apa. Baik. Dan seterusnya kalau kita lihat daripada 10 soalan tersebut, daripada 10 bab tersebut, maknanya daripada soalan 1 sampailah soalan 40, setiap bab ini akan disoal lazimnya. Saya cakap lazimnya sebab kita tak tahu ini merupakan kali pertama dalam format yang baharu. Betul. Jadi soalan ini maknanya kalau daripada 10 soalan secara logiknya, maknanya setiap bab sama ada paling kurang pun 1 soalan akan disoal ataupun paling banyak mungkin dalam 3. 1, 2, 3. Jadi saya pun tak pasti berapakah bilangan soalan yang akan ditanya bagi setiap bab ini. Tapi kita lihatkan dari segi kelazimannya, berdasarkan kepada contoh-contoh soalan sebelum ini, dalam kertas satu. Ini merupakan kronologi topik. Jadi dalam paparan ini merupakan apa yang ada dalam buku teks sejarah tingkatan 4. Yang kita panggil sebagai jejak sejarah. Jadi jejak sejarah ini maksudnya memberikan mind mapping ataupun panduan kepada murid-murid calon SPM. Bab 1 menceritakan tentang warisan negara bangsa. Jadi apakah yang dirangkumkan dalam topik itu? Maknanya kalau tadi saya katakan soalan 1, mungkin 1 atau 2 atau 3 soalan daripada bab ini contohnya, bermula soalan 1, sekiranya ada 1 soalan. Jadi bab 1 itu menceritakan tentang warisan negara bangsa, merangkumi kepada warisan daripada kerajaan alam Melayu. Kemudian tentulah daripada warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka dalam aspek pentadbiran maupun aspek undang-undang. Begitu juga kalau kita lihat kronologi seterusnya, maknanya kalau dua soalan ditanya pada bab 1, jadi secara logiknya soalan ketiga dan keempat daripada bab 2 dan begitulah seterusnya. Itulah yang saya sebutkan tadi. Soalan ditanya berdasarkan lazim, kelazimannya adalah berdasarkan turutan topik. Itu sebagai panduan. Begitu juga kalau kita lihat dalam skop yang sama, tingkatan 5. Dalam tingkatan 5 bermula daripada soalan 21, lazim soalan 21 hingga soalan 40 ini adalah dari topik-topik tingkatan 5. Begitu juga kalau kita lihat, kalau tadi tingkatan 4 ada 10 bab, tingkatan 5 juga ada 10 bab. Jadi setiap soalan yang ditanya mungkin merangkumi ke 10 bab ini. Dan bilangan tadi
Okey, antara 1, 2 atau 3. Okey, ini lazim ya. Jadi kita tak tahu apa pun yang berlaku. Betul. Kita lihat pada peperiksaan yang pertama yang akan dihadapi oleh murid-murid calon SPM 2021. Okey. Yang ini adalah bentuk soalan. Jadi di dalam soalan objektif ni, Baik. secara umum murid tahu, okey, soalan objektif dia ada pilihan A, B, C, D. Okey, jadi bentuk kita kenal dahulu bentuk soalan. Daripada 40 soalan, okey, saya ambil perkataan kelaziman untuk selamat Maksud dari segi kelazimannya, ini merupakan soalan bentuk yang biasa. Okey, yang ada pilihan A, B, C, D. Okey, yang mana ini adalah saya ambil daripada contoh format yang telah dibekalkan oleh LP kepada guru-guru sebagai panduan untuk kami mengajar di sekolah. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, ini merupakan soalan aneka pilihan yang mana bilangan itu mungkin antara 36 hingga 38 bilangan soalan. Okey, jadi ini yang kita panggil sebagai dalam soalan adanya stimulus. Saya suka soalan yang ada stimulus sebab stimulus itu dia sebenarnya mempunyai pembayang kepada jawapan sekiranya murid-murid itu okey tahu di manakah ingin kata kunci pada stimulus tersebut. Okey, kemudian ini yang kita panggil sebagai STEM ataupun soalannya. Okey, kita akan tengok kepada soalan. Okey, kita akan pastikan apakah kata tugas soalan, apa kehendak soalan, dan seterusnya dah tentulah dalam aneka pilihan, okey, dia ada pilihan jawapan A, B, C, D. Okey, pilihan jawapan A, B, C, D. Okey, kita ada 40 soalan. Okey, bermakna setiap pilihan soalan ini mungkin antara 8, nanti akan dibincangkan secara lebih detail, 8 ataupun maksimum 12. Jadi kalau by logic, okey, secara logikalnya, okey, 4 pilihan jawapan, maknanya setiap pilihan itu ada 10 A 10, B 10, begitulah. Jadi dalam pilihan jawapan ini sebenarnya ada soalan ataupun ada jawapan yang dipanggil sebagai pengganggu ataupun kita panggil distractor yang tidak ada kaitan juga di sini kemahiran-kemahiran yang telah murid peroleh, terutama sekali apabila membuat ulang tubi soalan-soalan percubaan negeri, okey, soalan-soalan daripada modul berdasarkan soalan-soalan kertas 1. Ini sangat membantu murid untuk melihat okey apakah jawapan yang dianggap sebagai distractor berkaitan topik, okey, dan juga inilah jawapan, dan ini adalah bentuk kedua iaitu kita panggil aneka gabungan dia pelengkap ataupun gabungan yang mana dia ada pilihan A, B, C, D itu iaitu 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman dan 4 Roman. Ini kalau kita lihat bilangan dia tak banyaklah. Okey, sebab ini dianggap sebagai agak sukar kepada calon. Okey, jadi bilangan dia mungkin antara 2 hingga 4 soalan. Okey, jadi di sinilah sama seperti yang kita bincangkan tadi. Okey, adanya stimulus, okey, STEM, adanya pilihan jawapan, distractor dan begitulah kemahiran yang akan murid kuasai. Jadi untuk kertas 1 sebagai panduan. Okey, kita kena fokus kata kunci, tengok kepada persamaan isu, okey. Teknik bagaimana nak menyingkirkan jawapan yang kita anggap sebagai bukan ya. Okey, dan dalam taburan jawapan ini sebenarnya pada peringkat bila kita dah pun menjawab, okey, kita membuat semakan dan ingat biasanya lazimnya tidak ada pilihan jawapan 3 kali berturut. Didik TV KPM